Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Lau selaku pensyarah bagi kursus GWCP 1042 penulisan akademik. Kami dari kumpulan 6 PPR BMM 12 yang terdiri daripada saya sendiri, Nur Ali Antasha binti Abdullah, Najira Hana Robin, dan Opilia Olini anak Emos. Tujuan kami merekam video ini adalah untuk melaksanakan tugasan 2 bagi kursus GWCP 1042 ini. Baiklah, penulisan akademik merupakan satu bentuk penulisan yang penting dalam dunia pendidikan tinggi, termasuk di Institut Pendidikan Guru. Penulisan akademik bukan sekadar untuk memenuhi tugasan, tetapi juga merupakan satu proses ilmiah yang melibatkan penyelidikan, analisis, dan penghujahan berdasarkan bukti serta sumber yang sahih. Secara umumnya, penulisan akademik boleh ditakrifkan sebagai penulisan yang berasaskan ilmu, fakta, dan hujah yang disusun secara sistematik serta disokong oleh bukti yang kukuh. Menurut Coffin et al. Pada tahun 2003, penulisan akademik bertujuan untuk menyampaikan maklumat dan pandangan secara formal dengan struktur yang jelas serta berpaksikan analisis kritikal. Dalam konteks pelajar IPG, kemahiran ini sangat penting kerana ianya dapat membantu membina pemikiran yang kritis, keupayaan dalam menganalisis, dan kemahiran menyampaikan hujah secara berkesan. Sebagai bakal guru, kita bukan sahaja perlu tahu menulis tetapi juga perlu memahami bagaimana menyampaikan ilmu dengan cara yang ilmiah, tersusun, dan mudah difahami. Tugasan ini dilaksanakan untuk membantu kami memahami konsep dan ciri utama penulisan akademik melalui aktiviti perbentangan yang menggalakkan kolaborasi, komunikasi, dan refleksi ilmiah. Baiklah, seterusnya keutuhan wacana. Wacana merupakan suatu teks atau bahan bacaan yang bermakna bagi pembaca. Selain itu, wacana juga boleh difahami sebagai unit bahasa yang melebihi had ayat yang terdiri daripada ayat, ceraian bab buku, cerita, dialog, siri buku dan sebagainya yang menunjukkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang berturutan. Menurut Henry Guntur Tarigan 1987, beliau menyatakan bahawa wacana adalah satu bahasa yang paling lengkap, lebih tinggi dari klausa dan kalimat, memiliki kohesi dan koherensi yang baik, dan mempunyai awal dan akhir yang jelas, kesinambungan dan dapat disampaikan secara lisan atau bertulis. Seterusnya, tujuan sesuatu wacana. Tujuan sesuatu wacana sebagai acuan yang menentukan bentuk penulisan, bahasa yang digunakan, dan isi kandungan yang disebarkan dalam wacana untuk berkongsi penemuan, rumusan, teknik atau inovasi daripada kajian yang dijalankan. Seterusnya, wacana baik dan utuh. Wacana yang baik dan sempurna dikenali sebagai wacana utuh. Hal ini dapat dikenal pasti melalui beberapa aspek menghasilkan wacana yang utuh, yaitu yang pertama, urutan atau koheren yang bermaksud kesinambungan idea bermakna. Yang kedua, pertautan atau kohesi yang bermaksud keserasian unsur linguistik dengan linguistik yang lain. Yang akhir sekali ialah wujudnya penanda wacana dari segi semantik, fonologi, leksikal, dan akhir sekali ialah gramatikal. Seterusnya ialah keutuhan semantik. Hubungan semantik di antara bahagian wacana-wacana. Contohnya ialah hubungan sebab dan akibat, hubungan sebab dan hasil, hubungan alasan dan kesan, dan akhir sekali ialah hubungan syarat dan hasil.
Dalam lampiran artikel yang disediakan, saya menemui satu contoh hubungan semantik, yaitu hubungan sebab dan tujuan, yaitu guru sebagai pemudah cara dalam proses PDP, seperti yang dihasratkan dalam anjakan ketujuh, perlu bersedia dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran penggunaan teknologi yang khususnya AI dalam pendidikan supaya transformasi yang berlaku dalam proses PDP masih berteraskan hasrat utama sistem pendidikan di Malaysia. Ayat supaya merupakan penanda yang menunjukkan tujuan ayat yang sebelum ayat supaya. Seterusnya ialah keutuhan leksikal, yaitu pengulangan kata yang sama, yaitu setiap perkataan diulang sepenuhnya tanpa perubahan. Dalam lampiran artikel yang disediakan, saya menemui satu ayat yang menunjukkan pengulangan kata yang sama tanpa perubahan, yaitu AI. AI diulang dalam setiap lampiran artikel tanpa pengubahan dan tidak mengubah maksud asal. Seterusnya ialah keutuhan leksikal. Untuk sinonim, sinonim merupakan kata yang mempunyai maksud sama tetapi ayat yang berbeza. Dalam lampiran artikel yang disediakan, saya menemui satu ayat sinonim yang mempunyai maksud sama tetapi ayat yang berbeza, yaitu perkataan guru dikenali sebagai pendidik namun masih mempunyai maksud yang sama tetapi ayat yang berbeza. Seterusnya ialah keutuhan leksikal hiponim. Keutuhan leksikal hiponim bermaksud kata yang mempunyai makna termaksud dalam makna kata lain. Contohnya, dalam artikel yang saya temui ialah AI dikenali sebagai teknologi. AI mempunyai makna teknologi dan tidak diubah daripada maksud asal. Seterusnya, keutuhan leksikal kolokasi. Keutuhan leksikal kolokasi merupakan kewujudan antara satu perkataan dengan satu perkataan yang mewujudkan satu makna. Dalam lampiran artikel yang disediakan, saya menemui satu ayat kolokasi, yaitu kecerdasan manusia. Seterusnya ialah keutuhan gramatikal penanda rujukan. Keutuhan gramatikal penanda rujukan menjadi rujukan dalam pembinaan wacana, dan penggunaan kata ini menyebabkan makna yang cuba disampaikan lebih tepat dan wacana lebih rapi dan utuh. Seterusnya, penanda elipsis. Penanda elipsis bermaksud penyelapan satu rangkai kata untuk mengelakkan pengulangan sesuatu maklumat dalam ayat sebelumnya. Dalam lampiran artikel yang disediakan, saya menemui satu ayat penanda elipsis, yaitu guru dikenali sebagai warga pendidik. Seterusnya ialah keutuhan gramatikal penanda penghubung. Keutuhan gramatikal penanda penghubung bermaksud menjalinkan perkataan, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, dan ayat dengan ayat. Dalam lampiran artikel, saya menemui penanda penghubung dan kerana, yang menjadi penghubung kepada frasa dengan frasa. Seterusnya, keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi melibatkan hentian suara, nada suara, dan intonasi suara. Selain itu, intonasi ini dapat menimbulkan hubungan semantik di antara bahagian wacana, serta intonasi berperan penting sebagai penanda dan pemisah frasa dan pembezaan struktur ayat. Dalam lampiran artikel yang disediakan, saya menemui satu ayat fonologi, yaitu seseorang guru perlu memiliki ciri-ciri seperti cekap, berpengetahuan, bermotivasi tinggi, dan mengenali latar belakang cara belajar setiap murid supaya dapat mengamalkan pengajaran yang berkesan. Koma yang terdapat dalam ayat tersebut menunjukkan hentian suara, nada suara, dan intonasi suara yang menimbulkan hubungan semantik di antara bahagian wacana
dan menjadi penanda dan pemisah perasa yang menjadikan pembezaan struktur ayat. Seterusnya, saya berikan kepada pembentang seterusnya. Baiklah, saya akan menerangkan bahagian saya, yaitu 2.0, kejelasan dalam penulisan akademik. Kejelasan dalam penulisan akademik merujuk kepada keupayaan seseorang penulis dalam menyampaikan maklumat dan hujah dengan tepat, tersusun, dan mudah difahami. Kejelasan dalam penulisan ini merangkumi 4 aspek utama yang akan saya terangkan, yaitu konsep kejelasan, kohesi dalam penulisan akademik, koheren dalam penulisan akademik, aplikasi kejelasan dalam penulisan akademik. Dalam konteks ini, kejelasan amatlah penting dalam sesuatu penulisan kerana ianya merupakan tunjang kepada sebuah penghasilan penulisan yang berkualiti tinggi. Selain itu, kejelasan ini adalah untuk memudahkan pembaca memahami penulisan kita dengan mudah tanpa ada unsur kekeliruan atau salah faham terhadap penulisan yang kita hasilkan. Untuk konsep kejelasan, kejelasan merupakan aspek penting dalam sesebuah penulisan akademik yang merujuk kepada penggunaan bahasa dan organisasi idea dengan cara yang mudah difahami oleh pembaca. Dalam penulisan akademik, kejelasan melibatkan gaya bahasa ilmiah, struktur ayat yang jelas, penyampaian data yang tepat, dan konsistensi istilah. Untuk gaya bahasa ilmiah, kita boleh kaitkan dengan penggunaan bahasa yang digunakan dalam sesuatu penulisan. Seperti yang kita sedia maklum, kita menggunakan bahasa formal dengan penggunaan bahasa baku sepenuhnya dan menepati aspek tata bahasa. Untuk struktur ayat yang jelas pula, boleh kita kaitkan dengan penggunaan ayat yang lengkap, tidak berputar-belit yang boleh menyebabkan kekeliruan atau salah faham, dan menepati peraturan tata bahasa dalam yang digunakan dalam ayat. Yang ketiga, penyampaian data yang tepat. Penyampaian data yang tepat kita boleh kaitkan dengan sumber rujukan atau bukti yang sahih yang sepatutnya ada dan ditekankan dalam setiap penulisan. Hal ini kerana bukti dan sumber rujukan tersebut akan mengukuhkan lagi hujah dalam penulisan tersebut. Yang terakhir ialah konsistensi istilah. Konsistensi istilah kita boleh kaitkan dengan keseragaman dan pemilihan perkataan dalam penulisan. Konsistensi istilah ini adalah bagi memudahkan pembaca memahami istilah yang dipilih atau keseragaman istilah yang digunakan yang tidak menyebabkan kekeliruan. Bergerak ke kohesi dalam penulisan akademik. Menurut Hasanah 2017, kohesi merupakan satu set segala kemungkinan yang mungkin terjadi dalam bahasa yang membolehkan berkait antara satu sama lain. Arti kata lain, kohesi mempunyai hubungan di antara teks atau wacana lain. Bukan itu sahaja, kohesi juga diartikan sebagai pertautan antara satu perkataan dengan perkataan yang lain untuk membentuk sebuah ayat yang dapat difahami oleh pembaca. Seperti contoh yang saya lamparkan dalam slide ini, contoh ini menghubungkan ayat sebelumnya, iaitu tentang guru berkompetensi tinggi, dengan ayat seterusnya, iaitu untuk merealisasikan hasrat PPM. Dengan menghubungkan ayat sebelumnya dan ayat seterusnya, contoh ini menggunakan
kata hubung atau penanda wacana bagi menghubungkan ayat sebelum dan ayat seterus. Seperti yang kita lihat, contoh yang saya lampirkan ini menggunakan hal ini bagi dalam menghubungkan ayat sebelumnya dan dengan ayat seterusnya. Selain itu, contoh yang saya lampirkan ini juga menunjukkan hubungan sebab dan tujuan dalam ayat, atau boleh kita panggil sebagai keutuhan semantik. Seterusnya, koheren dalam penulisan akademik. Koheren bererti kesinambungan idea yang bermaksud hubungan makna yang logik dan bersepadu antara idea, ayat, dan perenggan dalam satu wacana. Dalam penulisan akademik, koheren memastikan setiap ayat menyokong idea utama, perenggan disusun secara logik dan tersusun, serta keseluruhan teks mudah difahami oleh pembaca. Seperti contoh yang saya lampirkan dalam slide ini, artikel tersebut mempunyai kesinambungan yang baik antara setiap bahagian. Seperti bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Contoh yang pertama ini dikaitkan dengan perenggan yang lain, yaitu bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia ialah dengan penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI. Hubungan dua bahagian dari perenggan yang berbeza ini menunjukkan alur pemikiran yang koheren. Boleh kita simpulkan bahawa contoh ini mempunyai kesinambungan idea yang berkait rapat. Bergerak ke aplikasi kejelasan dalam penulisan akademik. Terdapat 5 aplikasi yang boleh kita lihat dalam kejelasan dalam penulisan akademik, iaitu perkembangan idea yang baik dalam penulisan, penanda wacana, aspek kegramatisan, gaya penulisan, dan penguasaan kemahiran penyampaian. Berikut merupakan contoh yang saya ambil dari artikel yang dilampirkan dalam Google Classroom. Seperti yang kita lihat dalam contoh yang saya lampirkan, contoh tersebut mempunyai perkembangan idea yang baik dalam penulisan. Idea tersebut disusun secara teratur dan logik. Sekiranya kita menelusuri lebih dalam contoh yang saya lampirkan tersebut, idea disusun bermula daripada masalah, sebab, cadangan, penyelesaian, dan terakhir sekali, penegasan. Kita dapat lihat bahawa contoh tersebut mempunyai ayat yang berkaitan rapat dan saling menyokong. Selain itu, penanda wacana. Penanda wacana digunakan secara tepat dan konsisten. Penanda wacana digunakan untuk membantu pembaca memahami hubungan idea yang logik antara ayat dan perenggan. Selain itu, penanda wacana ini juga berfungsi sebagai sebagai pengaitan ataupun hubungan ayat sebelumnya dengan ayat seterusnya yang akan dibaca oleh pembaca dengan jelas dan lancar serta mudah difahami. Ayat tersebut semestinya akan dibaca dengan adanya jeda dan tidak secara mendatar atau berterusan. Bergerak ke aspek kegramatisan. Semestinya struktur ayat yang lengkap dan menepati aspek tata bahasa. Selain itu, aspek kegramatisan ini juga menekankan penggunaan kata nama, kata kerja dan kata hubung yang tepat. Selain itu, yang paling penting sekali ialah tiada kesalahan ejaan atau morfologi yang dikesan dalam penulisan. Seterusnya, gaya penulisan.
Dapat kita lihat dalam contoh yang saya lampirkan, gaya penulisan adalah bersifat formal dan berilmiah. Penulisan tersebut boleh dikatakan berilmiah kerana mempunyai sokongan dari rujukan yang sahih. Contoh dalam lampiran tersebut terdapat rujukan ataupun sokongan daripada Nur Faraliana dan Wan Asni 2024 yang mengukuhkan lagi hujah ayat yang sebelumnya. Yang terakhir sekali ialah penguasaan kemahiran penyampaian. Penguasaan kemahiran penyampaian ini kita boleh kaitkan dengan penggunaan laras bahasa akademik, iaitu formal. Penulis menyampaikan idea secara berfokus dari tema hingga perbincangan dan terakhir sekali kesimpulan. Aspek yang dibincangkan menepati tema dan tidak lari daripada tema. Maklumat yang disampaikan mestilah secara objektif dan berilmiah serta menepati gaya penulisan akademik. Seharusnya penulisan sepatutnya tiada unsur emosi atau pendapat peribadi atau bahasa tidak formal seperti selanggar ataupun pencampuran kod yang akan menyebabkan pembaca keliru ataupun salah faham terhadap penulisan yang dilakukan. Baiklah, saya akan teruskan dengan rakan pembentang saya yang seterusnya. Baiklah, ini merupakan giliran saya untuk membentangkan mengenai sumber rujukan. Sumber rujukan merupakan elemen penting dalam penulisan akademik kerana ia berfungsi sebagai asas dalam hujah, dapatan dan analisis yang dikemukakan oleh penulis. Hal ini juga bantu memastikan penulisan bersifat ilmiah serta bebas daripada unsur kajian. Seterusnya, jenis-jenis sumber rujukan. Yang pertama adalah sumber rujukan utama. Sumber rujukan utama ini merupakan bahan asal yang belum diolah atau ditafsirkan oleh pihak lain. Sumber rujukan ini menjadi bukti langsung kita untuk sesuatu kajian. Sebagai contoh, dokumen rasmi kerajaan seperti Laporan Dasar Pendidikan Malaysia. Yang contoh yang kedua yang dapat kita tahu adalah teks asal seperti buku negara, manuskrip, pembukuan, soal selidik atau rekod data kajian. Jenis-jenis sumber rujukan yang seterusnya dapat kita ketahui adalah sumber rujukan sekunder. Sumber rujukan sekunder ini merupakan bahan yang ditulis berdasarkan tafsiran atau analisis terhadap sumber utama. Sumber ini juga membantu penulis mendapatkan pandangan berbagai pihak terhadap sesuatu isi. Sebagai contoh, buku ilmiah, jurnal artikel, jurnal akademik, artikel dan laporan penyelidikan. Jenis yang ketiga adalah sumber rujukan tersier. Sumber rujukan ini merupakan bahan yang menyenaraikan atau merangkum sumber utama dan sekunder. Sebagai contoh, ensiklopedia, bibliografi, indeks, dan penggalan data seperti buku sekolah atau Scopus. Yang seterusnya kita merujuk kepada kepentingan sumber rujukan yang sahih. Sumber rujukan kepentingan yang kita ketahui adalah dapat meningkatkan kredibiliti penulisan. Rujukan daripada sumber akademik yang sah seperti jurnal, tesis dan buku ilmiah menambahkan kepercayaan terhadap hasil kajian. Sebagai contoh, penggunaan jurnal daripada Emerald Publishing memperlihatkan bahawa penulis bergantung pada bukti yang disahkan oleh pakar. Yang kedua dapat kita ketahui ialah mengelakkan plagiat. Menurut Kementerian Pendidikan Tinggi 2021, plagiat boleh dielakkan dengan memberi pengiktirafan pada penulis asal setiap bahan yang kita gunakan.
Yang ketiga, menyokong hujah secara objektif. Sumber akademik yang relevan ini membantu memperkukuhkan lagi hujah penulis melalui data, teori, dan dapatan empirikal. Seterusnya, kaedah pemilihan sumber rujukan. Di sini saya akan menghasilkan dalam bentuk jadual, yaitu kriteria, penerangan, beserta contoh. Kriteria yang pertama kita ketahui adalah kebolehpercayaan. Kebolehpercayaan kepada sumber mestilah diterbitkan oleh institusi atau penerbit yang sah. Seperti contohnya, jurnal daripada Taylor dan Francis. Kriteria yang seterusnya adalah kerelevanan. Kerelevanan kandungan berkaitan dengan topik kajian. Sebagai contoh, buku mengenai isu moral dibaca oleh Hashim 2018. Kriteria yang ketiga adalah mengenai keaslian dan keutuhan. Keaslian dan keutuhan ini tidak boleh diubah sesuai atau ditafsir secara tidak sah. Seperti contoh, dokumen dasar kerajaan rasmi. Kriteria yang terakhir yang dapat kita ketahui adalah keaslian dan keutuhan. Kriteria ini digunakan bahan dalam tempoh 5 hingga 10 tahun ini. Seperti contoh artikel tahun 2020 hingga 2020. Terusnya, Baiklah, secara keseluruhannya, keutuhan wacana memainkan peranan penting yang sangat penting dalam penulisan akademik kerana keutuhan wacana memastikan teks yang dihasilkan tersusun, jelas dan mudah difahami oleh pembaca. Unsur kohesi dan koherensi menjadi asas utama dalam membina wacana yang mantap, di mana kohesi merujuk kepada hubungan bentuk bahasa, manakala koherensi pula menekankan kesinambungan makna. Penulisan yang berkesan bergantung pada keupayaan penulis menghubungkan idea secara logik serta menggunakan penanda wacana dengan tepat. Tanpa keutuhan wacana, mesej yang ingin disampaikan akan menjadi kabur, tidak berfokus dan kurang meyakinkan. Oleh itu, penguasaan strategi membina keutuhan wacana perlu diberi perhatian serius oleh setiap penulis akademik agar hasil penulisan mereka bukan sahaja memenuhi standard ilmiah, tetapi juga mampu menyumbang kepada perkembangan ilmu pengetahuan serta meningkatkan kredibiliti penulis itu sendiri. Tambahan pula, keutuhan wacana bukan sekadar membantu pembaca memahami isi kandungan dengan lebih baik, malah turut mencerminkan tahap profesionalisme dan kemantangan intelektual penulis. Secara tidak langsung, penulisan akademik yang berwacana utuh akan lebih berpengaruh, dihormati dan berupaya menjadi rujukan yang bernilai dalam bidang ilmu. Hal ini juga dapat melatih penulis untuk berfikir secara kritis, menyusun hujah dengan teratur, serta mengemukakan pandangan yang berlandaskan fakta dan bukti. Justru, keutuhan wacana bukan sahaja menjadi asas kepada penulisan akademik yang berkualiti, namun juga merupakan cerminan kepada tahap penguasaan ilmu dan keupayaan intelektual seorang penulis. Itu sahaja pembentangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.